Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat kita bersama sekali lagi dalam Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah siri ke-22. InsyaAllah bersama saya Ustaz Rosli dalam siri ke-22 ini kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jadi dalam ayat ini kita tengok wa in, waw satu perkataan, in satu perkataan. Waw iaitu dan. Perkataan ni waw maknanya dan. Wa in kuntum, in maknanya sekiranya. Ataupun jika. Bila ada jika, nanti kita akan jumpa maka. Memang macam tu bahasa Arab. Sebab tu di sini maka. Jika, maka. Dia cakaplah jika apa-apa-apa, maka macam tu. Jadi dia panggil in syartiyah. Dia biasa kita jumpa in, inna, anna. Tapi ni sekarang ni in. Dan jika kuntum. Kuntum ni asalnya kana, maknanya bahawa, sebelum ini, macam tu. Tapi dalam ayat ni kita tak terjemah pun tak apa. Jadi tum maknanya kamu sebab dia dipendekkan daripada antum. Kalau dia duduk seketul dia antum, tapi dia ni dia nak cantum dengan perkataan lain, dia ambil tum saja. Kuntum. Wa in kuntum, dan sekiranya, dan jika kamu. Kana ni bahawa, jika bahawa kamu. Jadi bahasa Melayu tak sedap, tu kita buang, tak terjemah. Dan jika kamu. Macam tu. Wa in kuntum fi raibin. Fi maknanya di dalam. Di ataupun di dalam. Ataupun dalam. Wa in kuntum fi raibin. Dan sekiranya kamu di dalam ataupun dalam raibin. Raibin ni kita dah pernah jumpa tapi sekali saja dulu, iaitu di awal surah Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Raib tu. Raib ni dalam bahasa Arab dia ada dua makna lah yang saya tahu. Pertama, ragu-ragu raib. Tapi perkataan raib ni orang tak guna dalam percakapan. Orang dalam penulisan ada, dalam bahasa-bahasa klasik ada, tapi dalam percakapan orang Arab kuranglah, tak biasa dengar raib untuk makna ragu-ragu. Tapi yang biasa dengar raib ni susu masam. Susu masam setengah tempat panggil halib, laban setengah tempat panggil raib. Macam tu. Halib tu susu. Raib tu laban susu masam. Raib ni sebenarnya susu masam juga di setengah-setengah tempat. Sebab apa jauh benar, ragu-ragu pada dia ada sebab dia. Sebab susu rabaya ribu ni suatu benda yang bertindak balas macam tu. Orang ragu-ragu pun macam tu juga. Raibun asalnya, tapi disebabkan ada fi, dia bertukar jadi raibin. Ini sini maknanya ragu-ragu. Di dalam ragu-ragu. Jika kamu di dalam ragu-ragu. Kita pun di dalam ni. Tak terjemah pun tak apa. Jika kamu ragu-ragu. Mimma nazzalna. Daripada apa yang telah kami turunkan. Di sini kita lihat bagaimana mimma nazzalna sebenarnya adalah dua perkataan. Pertama min satu, jadi ma satu. Mimma.
daripada apa. Tapi juga nak terjemah dia tak sedap lah daripada apa. Kita sesuaikanlah. Dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa. Macam tu. Nazzalna. Nazzalna maknanya turunkan. Cuba kita tengok. Na kat belakang ni asal perkataan dia nahnu. Nahnu maknanya kami. Tapi bila bahasa Arab ni dia nak kami tu nak sambung dengan perkataan lain, dia buang nah tu. Dia tinggalkan nun saja ataupun dia ambil nun saja yang tinggal yang lain. Jadi dia letak alif. Nazalna. Sebenarnya nazala ni dah jadi bahasa Melayu. Yang nuzul Quran tu ni lah. Sama lah. Cuma nuzul tu kata terbitan. Yang ni kata perbuatan. Sebab apa? Dia berasal dari nazala. Tapi kalau nazala maknanya turun. Tapi kalau nazala menurunkan. Dia nak buat meng dengan kan. Salah satu caranya dia ada tambah tasydid ni atas. Nazala. Asal dia nazala. Iaitu past tense. Perbuatan yang lepas iaitu telah turunkan. Kami telah turunkan. Dan bahasa Arab memang dia pembuat dia duduk belakang, perbuatan dia duduk di depan. Terbalik dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kami telah turunkan. Bahasa Arab telah turunkan kami. Macam tu. Laras bahasa salah. Berbeza ya. Nazzalna ala abdina. Ke atas. Kita boleh juga kata kepada ala abdina. Ala ni ke atas patutnya. Abdina ke atas, turun kepada lah dalam bahasa Melayu moden. Abdina. Abdi ni jadi bahasa Melayu dah. Hamba abdi kita kata. Ni dia. Ibadah. Ni daripada perkataan abdi. Tapi sebab apa dia abdi? Sebab dia ada ala. Asalnya abdun. Perkataan Arab abdun kan. Tapi dia jadi abdi sebab belum daripada perkataan ni ada perkataan ala. Dia satu keluarga dengan fi raibin. Selepas daripada fi dia jadi ni. Perkataan raibin ni kalau tak ada fi ni dia jadi raibun. Tapi ada fi dia jadi. Tak ada berubah makna tapi dia punya ni saja sekadar pengetahuan jelah. Tak ada berubah makna pun. Fi raibin. Sebab apa saya nak juga sentuhlah sikit sebanyak ada orang tanya. Sebab apa pula kadang-kadang bagi atas, kadang-kadang bagi bawah. Sebab dia ada semua ni ada explanation dia. Dia ada sebab-sebab dia. Kita boleh terangkan satu-satu sebab apa ni jadi macam ni. Tapi benda tu tak banyak guna lah dalam untuk faham Quran. Jadi saya terang tu sambil-sambil lalu tu terang lah. Dan sekiranya jika kamu dalam keraguan ataupun jika sekiranya kamu ragu-ragu terus, tak payah terjemah fi ni, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Hamba ni sini bukan hina. Sebaliknya dia memuliakan. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan Nabi tu hamba dia. Sebab kita ni manusia ni, kalau boleh pangkat hamba Allah tu kira memang hebat lah. Sebab memang Allah jadikan kita ni untuk menjadi hamba dia. Maknanya kita buat kerja betul lah. Jadi dia iktiraf hamba. Ni satu kemuliaan ni. Hamba. Hak yang tak bolehnya hamba duit, hamba harta, hamba orang. Itu tak sedap lah. Tapi kalau hamba Allah memang tinggi lah darjat. Jadi fa'tu bisuratin. Ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan. Apa yang Allah turunkan? Quran sebenarnya. Sebenarnya Allah nak kata kepada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba kami ni Nabi Muhammad lah. Lalu Tuhan kata apa? Fa'tu bisurah. Maka datangkanlah satu surah. Ni fa'tu. Datangkanlah.
Dia berasal daripada ata. Ata datang. Ata maknanya datang, tapi fa'tu datangkanlah. Lepas tu tengok waw kat belakang dengan alif. Saya akan terangkan banyak kali, akan ulang. Sebab apa? Oh, seronok dah sekarang ni kita dapat faham dah. Oh, waw dengan alif ni dia perkataan huruf yang tambahan saja. Dia menunjukkan kepada ramai. Perkataan asal dia ata, datang, tapi dia nak kata datangkanlah. Dia ubah. Dia pun jadi u'tu. Asalnya u'tu. Tapi bila nak sambung dengan fa'u'tu, orang Arab tak boleh nak sebut. Kita boleh sebut. Bukan bahasa kita. Jadi dia pun tukar jadi fa'tu. Macam tu. Sejarah dia. Ataupun asal usul dia itulah. Ni nak tahu benda ni, tuan-tuan dan puan-puan tak payah tahulah. Sebab benda tu kena belajar nahwu, panjang cerita. Saya terang ni untuk pengetahuan macam tu saja. Fa'tu, maka datangkanlah. Ni tahu terus dah kalau fa'tu ni memang orang yang dia cabar tu ramai. Sebab tu dah kuntum, kamu. Dia tak cakap pada seorang orang. Sebab tu dah sampai ke sini pun dia letak tanda waw. Datangkanlah kamu semua. Tapi bahasa kita tak detail. Jadi datangkanlah. Berapa orang yang dia cabar tu? Tak tahu. Dalam bahasa Arab dia tahu. Apa dia ni? Ramai orang dia. Fa'tu bisurah. Dengan suratin. Surah ni jadi bahasa Melayu dah. Bi dengan maknanya. Dengan surah. Surah tu apa dia? Maknanya satu surah. Sebab surah tu maknanya satu surah. Sebab kalau dua bukan surah. Suratani. Kalau dua. Kalau ramai suarun. Kalau banyak. Banyak surah. Suarun. Kalau satu suratun. Datangkanlah. Bawalah. Buatlah. Satu surah. Sebenarnya Allah SWT mencabar orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Lalu Tuhan kata kalau kamu tak percaya Al-Quran ni daripada Allah, cuba kamu buat satu surah. Ini cabaran yang last dah ni. Sebab sebelum ni Tuhan pernah cabar buat Quran, satu Quran. Tak ada siapa yang boleh challenge lah. Lepas tu Tuhan cabar bi asyri suarin. Quran, dalam Quran cabar buat 10 surah. Senyap, tak ada orang boleh buat juga, reka. Sebab kalau Nabi SAW yang buat, mesti ada orang lain boleh reka juga. Sebab benda yang manusia reka ni, orang lain pun pandai juga. Tak ada benda yang kita seorang yang boleh, tak ada. Jadi, cuba buat satu surah. Tak boleh. Satu surah ni maknanya apa? Satu surah ikutlah. Yang panjang ke yang pendek. Katakanlah nak cari yang panjang. Benda susah. Cari yang pendek. Surah yang paling pendek. Surah yang paling pendek. Inilah. Inna atainakal kausar. 3 ayat. Maknanya Tuhan suruh cabar buat 3 ayat je. Tak dapat juga. Sampai hari ni pula tu tak dapat. Jadi itu dia ayat ni. Jadi kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam video yang akan datang. Untuk ni supaya kita tak nak terkejar-kejar sangat ataupun terlalu lama. InsyaAllah esok kita tengok lagi pula dalam video yang akan datang. Video ke-23. Seperti biasa, marilah sama-sama kita kongsi-kongsikan. Kita share ni nombor telefon ni ataupun ikutlah pergi ke blog ke. Alhamdulillah lah berikutan dengan ni ramai orang-orang baru yang masuk. Cuba ikuti. Kita nak lebih ramai orang-orang kita lebih pandai pandai baca, faham Al-Quran. Itu niat kita. Mudah-mudahan kita dapat pahala jariah mengajar orang tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Maknanya paling kurang depan Tuhan nanti kalau Tuhan tanya apa pernah buat kat dunia, boleh jawab pernah suruh orang pandai Quran tu, rasa macam berbaloi dah jawapan tu, rasa macam seronok dah. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.